yang kita boleh nampak tu gambar apa tu? Gambar jantung kan. Jadi jantung kita ni, kata sahabat kita, kami pun ada hasanah juga. Hasanah yang Gema Nur Iman miliki ada di mana? Jauh ke dekat. Mudah-mudahan hasanah itu juga dapat dua-dua hasanah. Fid dunia hasanah pun dia dapat, fil akhirati hasanah pun dia dapat. Mudah-mudahan insya-Allah. Barakah nama hasanah ni. Jadi ceritanya, Brunei, Masya Allah jauh, Alhamdulillah. Bila kita sebut jiwa yang tenang, yang kita maksudkan tu adalah jantung. Yang kita maksudkan. Cuma kita sebut jiwa. Kadang-kadang kita sebut hati. Contoh, kalau kita solat, salah satu daripada rukun solat adalah niat. Niat di mana? Di mana tempat kita hadirkan niat? Di mana tempat kita lintaskan niat? Sebut dengan lidah sunat. Yang wajib kat mana? Dalam hati. Sebutannya tu kan hati. Dalam hati. Secara sebutan. Tapi sebenarnya yang berlaku tu, lintasan tu bukan dalam hati. Tapi dalam apa? In your heart. Fil qalbi. Qalb maknanya jantung. Sebenarnya niat dalam jantung. Sebenarnya, tapi oleh kerana kita dah terbiasa, bahasa kita ni kalau benda yang perkara dalamannya sebut hati, jadi kita sebutlah niat dalam hati. Bukanlah salah sepenuhnya. Hanya nak cerita organ yang dimaksudkan zahir dan batin tu adalah jantung. Baik, jantung ni pula, kita sebut kalau bahasa Inggeris heart. Kalau dalam bahasa Arab, qalbun. Kalau dalam bahasa Melayu, bahasa kita, bahasa biasa, Nusantara, kita sebut hati. Atau asal perkataannya jantung. Maka dia boleh dibagi kepada dua pembahagian. Satu bahagian yang zahir. Yang mana kalau kita operate, kita belah, kita bedah, kita nampak. Ada satu ketul daging itu, yang tugas dia berdegup dan mengepam darah untuk disalurkan ke seluruh tubuh badan kita. Itu had yang zahir. Tapi ada had juga, jantung hati kita yang batin. Dekat situlah niat, dekat situlah kadang-kadang ada rida, dalam itulah ada namanya tawakal, dalam itulah adanya sabar, dalam itulah ada yang namanya qanaah, rasa cukup dengan apa yang ada. Dalam tu ada yang namanya sabar, dalam tu ada namanya kita sebut lagi sabar, zuhud, rida, tawaduk. Itu semua dalam tu lah. Kalau sifatnya baik. Kalau sifatnya penyakit, riak, kat situlah tempat dia. Ujub, kat situlah tempat yang sama. Cuma dia secara batin. Jadi kalau kita belah jantung tu memang tak nampak. Buka-buka nampaklah salur darah. Buka-buka memanglah nampak darah. Buka-buka mungkin jumpa injap, mungkin jumpa kolesterol ke apalah istilah dia dalam jantung kita. Tapi yang namanya riak takabur ni bukan secara zahir. Tapi tempatnya kat situ. Tak nampak dengan mata kasar, tapi di situlah duduk dia. Rasulullah bersabda apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat bahawa di dalam jasad kita ni ada apa? Ada seketul apa? Seketul daging. Iaitu bila daging itu baik, seketul daging tu dia sihat, dia elok, dia baik, seluruh jasad kita semua jadi baik. Kalau dia elok, seluruh jasad kita semua jadi elok. Kalau dia bagus, seluruh jasad kita semua jadi bagus. Rasulullah bersabda. Jadi kalau dia tu bagus dari segi zahir, maknanya tak ada tekanan darah, salur darah pun lancar, degupan dia pun bagus. InsyaAllah oksigen yang dihantarkan seluruh tubuh badan kita, tangan kita bagus, nafas kita bagus, tenaga kita bagus, insya-Allah semuanya bagus. Sama juga jantung hati kita ni kalau batinnya pun bagus. Tak ada hasad dengki, tak ada ujub, tak ada riak,
tak ada yang namanya kita sebut lagi apa, tamak, tidak ada yang namanya dendam, tak ada namanya ialah cemburu, tak ada sifat-sifat yang tak elok, maka insya-Allah seluruh jasad kita pun jadi elok. Jadi kita nak jaga jantung ni sihat zahir dan batin. Cuma untuk petang ni kita tak cerita yang zahir. Siapa nak cerita yang zahir, saya persilakan rujuk kepada Institut Jantung Negara. InsyaAllah mereka ada pakar-pakar untuk jaga seketul daging ni supaya dia tu sihat secara zahir. Yang kita nak bincang sekarang ni, IJN tu maknanya Institut Jantung Negara lah. Kalau bagi kita lah dekat Malaysia, dekat KL ni. Kalau di Brunei mungkin ada, apa nama dia kalau di Brunei? Kalau di Singapura ada tak satu pusat khas, hospital khas cerita tentang jantung, urusan jantung? Mungkin ada. Kalau dekat mana? Mungkin kat Glen Eagle Hospital ke apa ke, tak kisahlah apa nama dia. Tapi cerita tu secara zahir jantung kita. Kita tak cerita secara zahir. Zahir ada pakarnya. Kita nak cerita ni umur berkat, jiwa yang tenang ni dalam urusan kita yang batin ni lah. Yang batin benda yang tak terlihat dengan mata kasar lah. Kita lihat seterusnya. Kenapa penting jantung kita sihat? Dari segi rohani, dari segi batin. Sebab kalau jantung kita sakit dari segi zahir, mungkin sakit jantung, mungkin darah tinggi, mungkin sesak, mungkin serangan jantung, dia punya sakit dia akan berakhir dengan kematian. Tapi masalahnya kalau kita ni ada penyakit yang batin, hasad, dengki, cemburu, marah, dendam, geram, yang namanya tamak, ujub, riak, takabur, sombong, ada penyakit yang batin, rupa-rupanya dia tidak berakhir dengan kematian. Dia tidak tamat dan berhenti bila kita mati. Lepas kita mati, sakit tu dia sambung lagi. Sambung ke mana Ustaz? Sambung sampai ke alam kubur. Kita akan dihisap, kita akan diazab, kita akan dibalas, kita akan dikenakan hukuman kerana jantung hati kita tak sihat dari segi batin. Tengok ni, ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Yawma la yanfa'u malun wala banun. Ingat hari di mana tidak berguna lagi harta dan anak-anak. Siapa yang banyak harta kat sini, dia ada satu kereta, ada harta. Dia ada 2 buah kereta, ada harta. Ada 3 buah kereta, ada harta. Ada 3 kereta, 2 motor, banyak harta. Ada orang kat sini siapa yang ada 1 buah rumah, 2 buah rumah, 3 buah rumah, maknanya ada harta. Siapa sini dalam akaun bank dia ada 5,000, ada 10,000, ada 20,000 ada harta. Ingat, masa di hari akhirat nanti, harta ni tidak memberi manfaat apa pun pada kita. Habis Ustaz, maknanya kita kena buang. Siapa cakap kena buang? Kita kata tidak bermanfaat apa-apa pada hari akhirat. Dekat dunia, ada kalau ditukarkan menjadi amalan untuk hari akhirat. Ketika itu ada manfaat. Sekarang siapa sini ada anak? Siapa sini anak dia 2 orang? 3 orang? 4 orang? Berorang-orang. Ustaz, anak kita dipanggil orang-orang pula. Oh, buat maknanya ramailah anaknya. Ada orang mungkin kat sini, mungkin Hajah, siapa Hajah Timah Samad, mungkin anaknya 17. Hajah Aznah mungkin anak dia 14. Hajah Norini mungkin anak dia 18. Mungkin. Kita mana tahu. Yo, anak orang kita kan tak tahu. Mungkin Hajah Haslina anaknya 13. Mungkin Hajah Hasanah di Brunei anaknya 14. Manalah kita tahu. Banyak mana pun anak kita, jawapannya tidak memberi manfaat nanti di akhirat. Tak dapat. Illa, kecuali orang yang datang di akhirat sana, yang datang menuju Allah, yang namanya menghadap Allah, yang namanya bawa ke akhirat biqalbin salim, dengan hati jantung yang sejahtera. Nampak ni? Qalbun ni hat.
Salim maknanya sejahtera. Sejahtera ni bukan sejahtera dari sakit jantung. Sejahtera ni bukan sejahtera selamat daripada bypass. Mungkin saja ada orang yang sakit jantung bypass atau apa pun istilah dia, tiba-tiba dimasukkan ke dalam syurga Allah. Salim kat sejahtera kat sini ialah sejahtera daripada sifat-sifat madmumah yang tercela dalam hati. Kita sebut hati pun tak apa, walaupun kita dah tahu ceritanya tentang apa tadi? Tentang jantung, betul. Barakallahu fikum. Jadi penting jiwa yang tenang, dan kita nak isikan umur kita nak barakah. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang? Setelah kita kenal, hari tu kita dah tahu kan cerita kita berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan hati yang tenang itu yang mana? Beza kan antara tenang dengan senang dengan seronok. Ingat lagi? Seronok, faktor dia apa? Jiwa yang seronok, hati yang seronok. Faktor dia biasanya apa? Biasanya faktor dia, ingat, material, kebendaan. Contohnya apa? Ada rumah, ada duit, boleh jalan, ada baju yang cantik, ada duit, ada makanan, ada minuman, ada tempat tinggal, ada apa-apa semua sekali ni. Material itu nama dia jiwa senang. Jiwa seronok. Yang kedua, kalau orang ada faktor manusiawi, ada suami, ada isteri, ada anak-anak yang baik, ada menantu yang sopan, yang bagus, ada cucu-cucu selalu balik jengah-jengah kita, Allah, ada mak bapak senang kita ziarah. Ini maknanya jiwa senang, faktornya manusia. Tapi nak dapat jiwa yang tenang, jalan dia lain. Kita dah beritahu hari tu, siapa nak pergi KL boleh, tapi jangan lalu Mersing, lalu Kuantan, lalu Macang. Itu bukan nak pergi KL namanya tu. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Tuan Haji nak ke mana? Saya ni dari Johor Bahru, Ustaz. Oh, dari Johor Bahru. Nak pergi mana? Nak pergi KL. Oh, okey. Baik, Tuan Haji. Nanti lagi sejam, 2 jam saya telefon. Dah on the way nanti cakap. Baik, Ustaz. Baik. Lepas 1 jam perjalanan, saya pun telefon dia. Saya kat Johor Bahru. Dia tadi kat Johor Bahru. Saya telefon. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Tuan Haji dah ada kat mana ni? Dah 1 jam lebih perjalanan. Alhamdulillah Ustaz, saya dah sampai Mersing. Mersing. Oh, saya fikir ingat kata nak pergi KL. Ni tengah on the way Ustaz. On the way nak pergi Mersing. Nak pergi KL. Tapi saya sekarang kat Mersing. KL lalu pantai barat. Mersing lalu pantai timur. Dia ni ke mana ni? Tak apa Tuan Haji. Nanti lagi 1 jam, lagi 1-2 jam saya telefon. Lepas 1-2 jam saya telefon lagi. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Haji ada kat mana sekarang? Alhamdulillah Ustaz, dah sampai yang namanya Kuantan Ustaz. Kata nak pergi KL. Ni saya nak pergi KL lah ni. Ingat memang nak pergi KL. Tapi baru sampai Kuantan. Pak Haji ni cakap pergi KL. Tapi lalunya Mersing, Kuantan. Lepas dah 6 jam, 7 jam saya telefon. Tuan Haji, ada kat mana? Alhamdulillah Ustaz, dah sampai Kuala Terengganu. Tuan Haji sebenarnya nak pergi mana? Saya sebenarnya nak pergi KL Ustaz. Saya cakap, ya Allah, peninglah Pak Haji ni. Cakap nak pergi KL, tapi lalu Mersing, lalu Pahang, Kuantan, Terengganu. Tak boleh faham saya. Sekali bila dah 1 hari selepas tu, dia kata, Ustaz, saya memang nak pergi KL. Tapi saya salah jalan lah Ustaz. Allah, kenapa salah jalan? Contoh. Jangan pula nanti habis kelas mesej. Ustaz, yang Ustaz cerita tu Pak Haji tu ada dalam Gema Nur Iman juga Ustaz. Bukan. Ni analogi tau. Analogi yang tak berapa logi ni. Nak bagi contoh, kalau ada orang tu nak ketenangan jiwa, tetapi yang dia sibuk pergi melancong. Melancong tu untuk seronok, boleh. Nak seronok, boleh melancong. Nak seronok, nak 2 ronok, nak 3 ronok, nak beronok-ronok pun boleh. Tak masalah. Tapi itu bukan jalan ketenangan. Oh, jalan ketenangan lain Ustaz. Lain, kan kita dah bincang minggu lepas. Baik.
Habis saya bawa jalan-jalan cucu ni, kira apa Ustaz? Itu kira jiwa senang. Jiwa senang. Baik, okeylah kalau macam tu jiwa senang. Tapi kalau nak jiwa tenang, qalbin salim, macam mana Ustaz? Jalan dia jangan salah jalan. Kita nak pergi KL tapi pergi lalu Mersing Kuantan, salah jalan. Kita nak ketenangan tapi yang kita buat seronok dengan senang, salah jalan. Tapi salah ke pergi Mersing? Tak salah. Salah pergi Kuantan pun tak salah. Ini analogi. Salah ke yang saya ni nak seronok-seronok? Tak salah. Salah ke saya nak senang-senang? Tak salah. Tapi nak jalan ketenangan, jalan dia dua. Siapa ingat dua jalan yang kita sebut? Mesti ada dua. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Jalannya dua. Apa jalannya dua? Iman dan juga zikrullah. Baik, kita perhatikan. Lepas kita faham ni, barulah kita lihat betapa pentingnya hati yang sejahtera. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta-harta kamu. Rupa kita syukur Allah tak lihat tau. Kita ni makin lama makin muda ke makin lama makin remaja? Pilih. Kita ni makin lama makin muda ke makin remaja? Kita ni makin lama tambah tahun ni makin muda. Allah. Makin muda ke makin remaja? Jawapannya muda pun tidak, remaja pun tidak. Mana kita nak makin muda makin tua? Syukur Allah tak melihat rupa. Kalau tidak, kita kembali kepada Allah. Dinilai rupa kita, ya Allah. Belum cerita kedut, belum cerita kerepot, belum cerita lembik, belum cerita lemah. Macam mana kita kembali kepada Allah dalam keadaan rupa macam ni? Dah lah lemah, lembik, kedut, rambut dah tak berapa nak ada. Itu pun yang hitam tu pun baki-baki lebih-lebih je rambut. Yang lain semua putih dah. Ya Allah, macam tu. Syukur penilaian kita di akhirat tu bukan rupa tau. Syukur penilaian di akhirat ni bukan harta tau. Syukur Alhamdulillah. Tapi Allah beri penilaian tu akan dilihat pada hati dan amalan kita. Maknanya kan, walaupun tubuh kita makin tua, tapi kalau hati kita makin bersih, hati kita makin takwa, kita akan penuh dengan kecantikan di akhirat. Jangan bimbang. Kita akan diselimuti dengan kejelitaan dan ketampanan masa di akhirat. Kerana dinilai dari sudut hati dan amalan kita. Syukur Alhamdulillah, Allah nilai kat situ. Semua yang ada pada kita semakin tua, semakin lemah. Satu je yang kita mampu untuk semakin kuat. Namanya iman. Lain lemah kita. Makin lama makin lemah. Dulu naik kapal terbang berani. Sekarang naik kapal terbang fikir 10 kali. Dulu nak lintas sungai, lompat macam tu aja. Sekarang nak lintas sungai, mengucapnya 7 kali. Akhirnya tak lintas-lintas juga. Dulu gini, sekarang gini. Dulu gini, sekarang. Dulu orang ajak jalan pantang, terus jalan. Sekarang ni ya Allah, nak jalan pergi ke dapur pun fikir, malah lah aku dah tak larat nak turun ke belakang. Melemah semua kita. Syukur penglihatan Allah itu, maksud penglihatan tu maknanya apa tau? Bukan Allah tidak maha melihat, bukan. Maksud lihat tu maknanya apa? Yang maksud lihat kat situ diukur, dihitung, dikira. InsyaAllah nanti masuk syurga, nanti masing-masing kuat, masing-masing semangat, dimudahkan insyaAllah. Berapa umur nanti dalam syurga? Kira-kira 30-33 tahun. Kira-kira. Ada ulama bagi pandangan kira-kira umur 30-33. Lebih kurang gitulah. 30-33. Kenapa ya 30-33 untuk umat Nabi Muhammad ni? Sebab umur 30-33 tu kira sedang-sedang dalam keadaan sederhana matang lah.
wajah kita yang paling matang tapi cantik, cantik tapi matang. Kalau 20-an cantik tapi budak-budak sangat. Kalau dah 50 cantik juga tapi matang juga tapi cantiknya dah kurang sikit. 33 lebih kurang. Jadi kalau nak ambil gambar banyak-banyak, masa umur tu lah. Habis Ustaz, kalau umur dah 53 ni, kurang-kurangkan. Bukan kurang-kurangkan lah, ya Allah. Maknanya umur tu. Sebab umur tu ketika itu paling menikmati sesuatu nikmat. Ya. Kalaulah masuk syurga umur tua sangat, ya Allah, dah tak menikmati dah. Sebab dah tak berapa lagat. Kalau masuk syurga umur muda sangat, orang semua seronok-seronok, dia seorang isap puting duduk kat tepi tiang. Macam mana nak menikmati syurga? Jadi diberi umur yang sederhana gitu. Jangan bimbang. Itu yang dulu seorang tua datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, Rasulullah, makcik ni ingat nak masuk syurga Rasulullah. Rasulullah minta maaf makcik, dekat syurga tak ada orang tua. Nangis. Minta maaf makcik, kat syurga tak ada orang tua. Menangis dia. Lalu Rasulullah titipkan satu orang datang beritahu kat makcik tu, aku cakap dekat syurga tak ada orang tua. Bukan dia yang orang tua ni tak boleh masuk syurga. Maknanya besok dia dimasukkan syurga, dia dimudakan semuda. Oh Ustaz, maknanya dalam syurga nanti kita kira macam sebaya lah. Sebaya lah. Kekal macam tu. Wildanum mukhalladun. Dekat sana pun nanti akan ditemankan oleh pemuda-pemuda yang semua dikekalkan. Umur dia steady gitu saja. InsyaAllah lah, mudah-mudahan masuk syurga insyaAllah. Kira-kira umur seperti itu. Jadi, sebab itu jangan terlalu bimbang dengan rupa kita. Ada orang obses berlebihan sampai dia nak pastikan rupa dia, dia nak rupa dia sama masa 17. Sekali dia tengok IC sebenarnya 71, dia stres, dia nak 17. Dia ambil nombor tu, dia padam, dia letak belakang supaya jadi juga 17. Jangan buat kerja lah. Tak payah risau tentang fizikal kita, tentang apa. Yang itu satu sudut yang berpada-pada sudah. Yang kita nak cantikkan qalbun salim kita ni. Niat kita, hati kita, amalan kita. Yang itu gigih cantikkan. InsyaAllah. Baik. Apa yang perlu kita buat untuk kita dapatkan qalbun salim? Kerana dalam Quran, ketika mana Allah menyatakan qalbun yang tak salim, yang tidak sejahtera, kadang-kadang Allah sifatkan dengan sifat qasiyah. Qasiyah maknanya keras. Kadang-kadang Allah sifatkan makhtum. Makhtum maknanya hati yang tertutup. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup pintu hati mereka. Kadang-kadang Allah sifatkan hati tu maradun. Maradun makna hati yang ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambahkan lagi penyakit. Jadi jangan ingat jantung kita tu, zahir je ada penyakit jantung, ada kolesterol, ada kuman dalam darah, darah memekat, ada darah putih lebih darah hitam. Jangan kita ingat zahir saja. Tapi penyakit yang disebut dalam Quran yang berbahaya tu, penyakit-penyakit rohani. Penyakit rohani. Penyakit yang fizikal tak disebut secara direct. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Dan mereka berkata hati kami telah tertutup. Gulf. Matbu', hati yang telah ditutup. Athimun. Athimun maknanya hati, jantung hati yang berdosa. Dalam hadis disebut jantung yang berkarat. Nampak? Sada'un itu maknanya karat. Rasulullah pernah bersabda, inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma. Ketahuilah, jantung kita ni dia boleh menjadi karat sebagaimana karatnya besi bila terkena air. Kena air sikit, besi tu boleh jadi karat.
Macam itulah jantung hati kita, dosa sikit, lama-lama jadi karat. Sahabat Nabi tanya, fama jila'uha, apa bahan pengilatnya Rasulullah? Rasulullah pun sebut antara bahan pengilatnya baca Quran. Itu yang Gema Nur Iman tu buat program bacaan Quran tu. Itu bukan sebarangan program tu. Itu bukan program saja-saja dah tak tahu nak buat program apa, bukan. Itu bukan program tak sengaja sebab dah tak tahu nak pilih lagi subjek apa, bukan. Tapi salah satu jalan nak mengilatkan semua jantung hati kita yang karat-karat tu. Itu usaha jalannya. Penting. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setakat saya cerita ni boleh faham tak? Boleh faham tak? Ke saya cerita ni, ayat saya berbelit-belit, pening ni apa Ustaz cerita petang? Dah lah petang dia peningkan kita ni. Boleh faham cerita ni? Faham Ustaz. Masya Allah. Boleh faham Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau ramai boleh faham tu saya faham Ustaz. Boleh faham Alhamdulillah. Yang penting nak faham cerita perjalanan tu. Sama Ustaz. Allahu Akbar. Baguslah kelas Gema Nur Iman ni. Kita Sekali. faham Ustaz. Masya Allah, sekali cakap faham, sekali cakap faham, sekali cakap faham. Saya ingat akan datang kita buat sesi soal jawab lah. Tapi yang soal saya seorang, yang cakap faham tu kita tanya dia, minta dia jawab. Agaknya boleh tak? Oh, Ustaz kalau macam tu berat sikit Ustaz. Kalau macam tu berat sikit kata dia. Okey, baik. Tapi bukan saya jawab, saya tukang tanya je. Baik. Barakallahu fikum. Seterusnya apa kita nak cerita ni? Kita mesti ada target apa kita nak cerita ni. Hari ni kita nak tengok apa 10 tips mudah untuk kita sucikan hati kita biar jiwa kita tenang, umur kita berkat. Buat 10 ni, tujuan saya nasihatkan diri saya supaya 10 ni juga saya buat. Mudah-mudahan insya-Allah. Yang pertama yang kita kena buat, mesti ada muhasabatun nafsi. Mesti ada buat muhasabah tiap-tiap hari. Macam mana cara dia Ustaz? Duduk tafakur sebentar. Semoga. Muhasabah macam mana cara nak buat? Duduk. Kalau duduk di masjid boleh Ustaz? Boleh. Kalau tak duduk di masjid Ustaz, saya duduk di rumah saja boleh? Boleh. Tapi duduk depan jangan ada TV lah. Tu bukan muhasabatun nafsi. Itu muhasabatun hindustani. Hindustani bukan muhasabatun nafsi. Kita nak muhasabatun nafsi. Kalau depan TV, muhasabatun Netflix. Itu bukan muhasabatun nafsi. Siapa ada anak, ada cucu dalam kita kemodenan, ada channel macam-macam ni, Netflix dan sebagainya, hati-hatilah. Siapa yang tak ada, saya ucap tahniah. Siapa yang ada, saya ucap hati-hati. Netflix ke apa-apa lain lah. Sekarang banyak sangat siaran, banyak sangat movie, banyak sangat ni lah. Saya TV rumah saya, biasalah anak-anak kan. Dia kedegang, dia kedegung, dia langgar, dia apa kan. Sekarang TV tu dah mula macam klip. Saya dalam sedih TV jadi gitu, saya fikir mungkin syukur jugalah. Sebab saya tak sempat nak tengok TV. Anak-anak pun kita tak adalah tengok TV, dia budak-budak tengok kartun-kartun saja. Ada juga yang sulung tu tanya, Papa, kita tak masukkan ke internet, ke Netflix? Saya cakap, saya senyum aja, peluk aja. Sebab tak berapa perlu untuk dia. Tak kata mutlak TV tu tak bagus, bukan. Tapi lebih banyak leka daripada tu lah. Lebih banyak. Kita dah ada internet, buat apa yang kita perlu nak pakai dan sebagainya pun dah kira Alhamdulillah. Dulu kita mungkin tak ada internet, tak ada Google Meet. Duduk rumah kalau tak ada apa-apa Ustaz, gigil Meet Ustaz. Sekarang dah ada Google, kurang gigil. Alhamdulillah, maknanya boleh lah. Muhasabatun nafsi. Ada orang kata, Ustaz, sejak saya dah ada kelas Gema Nur Iman ni dah tak sempat Ustaz tengok cerita. Alhamdulillah. Itu maknanya Allah dah sibukkan kita, penatkan kita pada benda baik. Kadang-kadang Ustaz,
Saya tengok, saya ikuti kelas ni Ustaz, sampai duduk lama-lama sampai sakit pinggangnya terasa Ustaz. Alhamdulillah, penatnya pada benda baik. Alhamdulillah. Ha, ada orang penatnya ronggeng. Ada orang penatnya dekat, ya Allah. Jadi dia kata apa? Saya penat kat situ. Alhamdulillah, penatnya elok. Tapi dalam kita menuntut ilmu, jangan lupa juga kita beramal. Quran baca. Quran baca dan sebagainya. Alhamdulillah. Cuma kita ni dah berumur, kalau kurang tengok hiburan, tak pelik. Kalau kita jenis yang dah berumur, dah 50 tu dah kira berumur lah. Kalau kurang hiburan tu tak pelik. Yang kita risau tu kalau yang muda-muda tu. Yang muda-muda tu. Bimbang kalau anak cucu kita tu meninggal masa mudanya itu. Macam mana keadaan dia nanti di akhirat. Dulu ada satu orang hamba Allah, yang mana dia orang soleh lah. Dia didatangi oleh satu orang hamba, satu orang lah. Maka orang ni tanya kepada orang soleh ni. Dia kata, wahai tuan guru, saya nak tanya satu soalan. Ini cerita dia nak muhasabah. Cerita muhasabah. Jadi dia kata, saya ni ada anak. Anak saya ni dah meningkat muda remaja. Tapi susah betul lah saya nak suruh dia bangun solat subuh. Susah betul saya nak suruh. Macam mana cara terbaik untuk saya kejut anak saya bangun subuh? Dia tanya, macam mana cara terbaik kejut subuh? Kalau kita kejut anak subuh, macam mana kita buat? Siti Miskinah, Habibah Talib, Aznah, Siti Zubaidah. Ni kalau kejut anak subuh kita buat apa? Cuba bagi idea sikit. Jamlah salam. Jirus air. Kalau tak bangun jirus air je. Jirus air. Pakai air kolam belakang saya ke? Tak nak bagikan you tu sekali. Ya, Saya bagi salam Ustaz. Bagi salam aja. Masya Allah. Bisik kat telinga anak. Assalamualaikum. Macam tu. Oh, kalau beri salam bangun kira hebat tu. Ataupun tambah sikit. Assalamualaikum marrabbuka. Oh, ya Ustaz, macam tu laju je dia bangun Ustaz. Macam tu dia bangun. Ni saya nak cerita ni. Tarik ibu jari ada. Siap dengan nama ayah. Macam-macam cara Dengar suara bapak dia batuk. Ada orang ayah dia garang. Ada orang cara tutup kipas. Ada orang cara tarik bantal. Ada orang cara pasang macam-macam cara lah nak kejut lah kan. Jadi maknanya terserahlah kreativiti kita nak kejut macam mana, yang penting bangun. Tapi nak cerita ni, ada hamba Allah ni tanya kat orang soleh ni, dia tanya, Tuan, macam mana cara saya nak kejut anak saya? Kalau orang soleh ni jawab, hendaklah kamu buat begini, kan banyak cara siapa-siapa pun boleh fikir. Tapi oleh kerana dia nak bagi muhasabah, dia bagi soalan semula. Macam mana cara dia bagi soalan? Dia kata gini. Dia kata, Tuan, kalaulah kata, na'udzubillah, kalaulah kata, bilik anak tuan tu tiba-tiba berlaku kebakaran, apa tuan buat? Malam-malam tiba-tiba tengok bilik dah mula ada nyala api, dah berlaku kebakaran. Macam mana tuan buat untuk kejutkan anak tu? Macam mana cara nak kejutkan anak tu? Api dah mula besar ni. Kita nak baris siram dah tak sesiram, api dah besar. Anak depan mata. Apa kita buat masa nak kejut dia? Jadi orang ni pun cakap, saya akan jerit, saya akan tarik dia, saya akan tendang dia, saya akan angkat dia, saya akan heret dia. Apa pun cara saya akan selamatkan dia supaya dia tak terkena api kebakaran. Jadi Syekh ni pun jawab, orang soleh pun jawab, macam itulah, terserah kepada kamu nak buat cara apa untuk menyelamatkan anak kamu dari api neraka. Kalau kamu tahu macam mana nak selamatkan anak kamu, kamu sendiri tahu apa cara yang sesuai untuk selamatkan anak kamu dari api kebakaran, maka cara yang sama gunakan untuk selamatkan anak kamu dari api neraka. Kalau berlaku api kebakaran, dia akan hangus mati. Kalau dia tak bangun subuh, terkena api neraka, dia mati dan kemudian dihidupkan kembali
menderita selepas kematian. Jadi itu kan nama dia muhasabah kan. Jadi kita pun sama, muhasabah diri kita. Sebab apa kita kena muhasabah diri kita? Sebab semua orang dia tahu apa sebenarnya penyakit qalbu, penyakit hati yang kita sedang derita itu. Kalau kita ada hasad, kita tahu kita sebenarnya ada hasad. Tapi dengan syarat, mesti menuntut ilmu, baru kenal. Kalau tidak, orang yang berpenyakit hati ni selalunya dia tak rasa diri dia berpenyakit. Baik, apa beza sakit rohani dengan sakit jasmani? 3. Ingat ni sampai bila-bila. Apa beza sakit rohani dengan sakit jasmani? Ada 3 beza. Okey, ingat ni sampai bila-bila. Baik, perbezaan yang pertama. Orang yang sakit jasmani, sakit fizikal, sakit gigi, sakit tulang, kanser payudara, kanser hati, kanser perut, kanser usus, sakit jantung, gout, migraine, apa jenis nama sakit pun, kalau sakit tu fizikal, dia biasanya berakhir dengan kematian. Lepas mati, tak ada lagi sakit. Rasa sakit dah tak ada. Itu sakit apa? Fizikal. Sakit rohani. Tadi jasmani, fizikal. Sakit rohani. Dalaman, batin. Kalau ada penyakit ini, dia sakit sepanjang hidup dia menderita. Contohnya riak, takabur, hasad, dendam, sum'ah. Sum'ah maknanya gila nama. Suka nama yang popular suka disebut. Riak mengharapkan supaya dipandang. Ujub terkagum-kagum dengan diri. Angkuh dan sebagainya. Orang yang ada penyakit rohani ni, bila meninggal, dia tidak tamat dan berakhir. Kemudian besok dia masuk saja ke alam kubur, dia akan terus menderita dengan penyakit itu, dan besok sampai ke akhirat dia akan menderita dengan azab yang dikenakan kerana penyakit itu. Ini beza yang pertama. Beza apa ni cerita ni? Sakit jasmani, sakit rohani. Jasmani yang sakit berakhir bila meninggal. Rohani yang sakit meninggal tidak tamat, tapi dia bersambung selepas meninggal. Sakitnya bersambung. Itu beza yang pertama. Okey, beza yang kedua. Sakit jasmani ni banyak hospitalnya, banyak doktornya. Ada orang barah tulang, ada pakar tulang. Ada orang sakit jantung, ada Institut Jantung Negara pakar jantung. Ada orang sakit gigi, ada dentist. Ada orang sakit bahagian tulang, ada nama dia apa? Osteoporosis. Apa benda nama dia, saya pun lupa. Adalah nama-nama dia lah, kepakaran sesuatu itu. Kat sini ada doktor dia lagi tahu. Jadi maknanya sakit fizikal ni ada doktor, insya-Allah ada dia punya hospital klinik dia, ada insya-Allah. Tapi masalahnya yang sakit rohani ni, mana dia punya doktor dengan hospital dia? Kat mana? Jawapannya ialah dia punya obat hospital doktor dia ialah majlis ilmu, majlis zikir dan kemahuan orang itu sendiri untuk merawat diri dia. Majlis ilmu, majlis zikir dan kemahuan orang itu sendiri untuk merawat diri dia. Itulah dia punya tempat rawatan dia. Itu sakit rohani, cara rawatan dia gitu. Kalau kat sini ada tak hospital dengki? Dekat Bangi ada hospital dengki. Jadi kalau ada siapa-siapa dengki, kita injek dekat situ, dapat 2 kali injek jadi baik. Ada situ. Tak ada kan? Tak ada. Tak tahu kalau kat Brunei ada hospital tamak. Ada. Hospital tu untuk orang tamak je. Asal tamak je kita hantar sana. Asal tamak je hantar sana. Jawapan dia tak ada. Tak ada. Mana dia punya hospital nak dapat rawatan dia? Sini. Majlis ilmu, majlis zikir insya-Allah. Dan mesti ada kemahuan diri dia sendiri untuk merawat. Kalau sakit fizikal dia tak nak rawat, kalau ada orang lain rawat insya-Allah boleh. Tapi kalau penyakit rohani ni mesti ada kemahuan diri dia sendiri untuk merawat. Itu nama dia muhasabah diri kita. Kita faham, rupanya beza penyakit rohani dengan jasmani. Ini beza yang kedua. Masuk perbezaan yang ketiga.
Apa perbezaan yang ketiga ni? Perbezaan yang ketiga ni, orang yang sakit jasmani, dia seorang je yang tahu betapa sakitnya penyakit dia. Orang lain mungkin boleh doakan. Orang lain mungkin simpati. Orang lain mungkin kata, Allahu Akbar, beratnya sakit yang awak tanggung. Tapi yang betul-betul rasa sakit, ni orang yang sakit sahaja. Orang yang tak sakit jantung tak tahu. Orang yang sakit jantung dia tahu. Na'udzubillah. Orang yang tak ada kena gaut tak tahu sebenar sakit macam mana. Tapi orang yang kena gaut saja yang terasa sakit ni. Dia seorang. Itu penyakit jasmani. Sebab tu penyakit jasmani mudarat dia tak berapa besar. Memang berat, memang susah. Tapi dia seorang saja. Tapi kan beza dengan penyakit rohani. Orang kalau ada penyakit hasad, habis orang lain yang rasa sakit. Dia tak rasa, dia tak berjangkit. Kalau ada orang tu sifatnya ialah dia takabur, dia rasa dia tak takabur. Orang lain rasa sakit dengan perangai takabur dia. Ramai orang yang sakit merasa sakit sedangkan dia rasa diri dia tidak berpenyakit. Kan beza antara sakit rohani dengan jasmani ni. Sebab itulah penting kita jaga kesihatan rohani dan jasmani. Rohani mesti diutamakan. Muhasabatun nafsi. Jadi kita duduk kan, satu hari mesti ada muhasabah. Hari ni dengan siapa aku berurusan? Ada tak aku sakitkan hati dia? Allahu Akbar. Hari ni apa aku cakap pada pasangan aku? Allahu Akbar. Hari ni ada tak aku berhubung baik dengan siapa-siapa? Allahu Akbar. Satu orang mungkin, itu pun belum tentu diterima oleh Allah. Dua orang, ya tadi pagi ada. Tapi wallahu alam diterima oleh Allah ke tidak. Tiga orang, ya Allah, aku silaturahim. Ukhuwahnya 3 orang je hari ni. Allah sikitnya Allah. Muhasabah. Besok aku nak perbaiki lagi, ya Allah, nak perbaiki. Itu nama dia duduk dengan muhasabah. Macam itulah. Muhasabah tu duduk sekejap, tafakur, tanpa ada orang lain, kita bersendiri memikirkan satu hari ni apa yang kita buat. Mana kita buat. Jadi macam itulah contoh perbezaan. Ada orang ujub, dia rasa terkagum-kagum dengan diri dia. Maka dengan sebab dia rasa terkagum-kagum dengan dirinya berpenyakit. Dia tak rasa diri dia berpenyakit. Tapi oleh kerana dia ni merasa kagum dengan diri dia, jadi akhirnya cara dia, percakapan dia, persepsi dia, cara dia memandang orang dia, body language dia, menyebabkan orang tak selesa, orang tak berkenan. Ada orang rasa diri dia besar. Nama dia kibir. Kibir ni daripada perkataan kabir, besar. Merasa diri dia besar. Bila dia merasa diri dia besar, dia akan terserlah pada watak dia. Walaupun dia tak cakap, tapi body language dia, penampilan dia, cara memandang dia, cara melihat dia, orang tak berapa berkenan. Akhirnya orang pun tak berapa selesa. Itu kesan daripada apa? Penyakit-penyakit rohani yang ada dalam diri kita. Sebab tu kalau ada orang tak selesa dengan kita, kalau di kalangan ulama tasawuf, itu jangan kita salahkan orang dulu. Tapi kita lihat dulu pada kelemahan yang ada pada diri kita. Sesederhana itu. Tapi bukan bermakna mutlak kita mesti salah dan orang itu mesti benar. Hanya saja kita letak prasangka baik yang mungkin lebih mungkin melakukan kesalahan dan kekurangan itu pada diri kita. Tujuan dia apa? Untuk muhasabah diri kita. Tanpa mematikan self, kita sebut apa? Kita punya self-confident kita tidak. Dia tidak mematikan keyakinan peribadi kita tentang nikmat yang Allah beri pada kita. Hanya kita lapikkan dia dengan muhasabah supaya kita tahu sejauh mana kita ada penyakit hati yang berlaku pada kita pada hari ini untuk tujuan kita memperbaiki diri kita. Baik. Seterusnya kita tengok apa lagi tips yang boleh kita ambil. Dan kenapa kita perlu melakukan muhasabah? Salah satu daripadanya ialah kita nak buang sifat madmumah, kita nak masukkan sifat mahmudah. Kalau kita nak masukkan benda fizikal, contohnya obat, macam mana cara kita nak masukkan obat dalam jasad kita? Kalau ada orang demam kan, nak masukkan obat dalam badan, apa cara dia? Yang kita tahulah. Apa cara dia nak masukkan? Nak masukkan obat kat kita, macam mana cara dia? Suntikan. Makan. Suntikan.
Suntikan, betul? Suntikan boleh. Makan boleh. Minum boleh. Ataupun kadang gunakan titisan, boleh juga. Ataupun sumbatan. Pernah tengok sumbatan? Sumbatan. Kalau anak saya dulu dah demam sangat tu, doktor masuk ubat dekat bawah tu. Sumbatan. Tak kisahlah. Sumbat, cocok, suntik, bedah, pindah, tukar. Itu kalau sakit fizikal memang macam tu. Cara kita nak install benda mahmudah. Benda elok, cara dia gitu. Kemudian kita nak buang yang mazmumah. Contohnya kalau ada appendix ke, kalau ada ketumbuhan ke, kalau ada air kencing kotor ke, kalau ada air lebih dekat hati ke, kita paksa buang lah. Buang. Tapi itu kan secara operate, buat pembedahan, itu kan namanya secara fizikal kita. Tapi yang kita cerita ni bukan fizikal. Yang kita cerita ni secara rohani. Bila rohani, nak buang yang mazmumah, nak masuk yang mahmudah, nak pakai injek mana? Picagari mana? Nak telan makan apa? Pilnya mana? Nak minum apa? Mana gelasnya? Nak sumbat apa? Lalu mana? Oleh kerana kita tahu urusan kita ni adalah berkaitan dengan benda yang kita tak nampak dengan mata zahir, berkaitan dengan pembangunan rohani untuk mencantikkan roh kita, bagi lawa roh kita, maka jalan dia ialah dengan cara tadi tu. Klinik-klinik hospitalnya majlis ilmu, dia punya cara makan dan minumnya dengan cara baca, dengan cara mendengar, dengan cara berfikir, dengan cara menghafal, dengan cara menyalin, dengan cara mengalunkan dia, sama ada ayat Quran, atau zikrullah, atau hadis Nabi, ataupun ratib-ratib yang tertentu. Itulah cerita dan ditambah dengan ilmu. Barulah mahmudah tu masuk. 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 Mazmumah keluarkan. Mazmumah keluarkan. Macam mana doktor nak keluarkan mazmumah ketumbuhan? Dia kena kenal yang mana satu ketumbuhan. Kang terbuang buah pinggang pening. Kang terbuang yang namanya pankreas, rosak kita. Dia nak kenal betul. Oh, ini ketumbuhan. Baru dia buat pembedahan, dia keluarkan. Kita nak kenal yang mana satu yang namanya riak. Maka kita kena belajar. Oh, riak. Cuma kalau sakit fizikal, orang lain tolong bedahkan kita. Kalau penyakit rohani, kita sendiri, kemahuan dan kesungguhan kita sendiri kena buang mazmumah itu. Tapi tak perlu bedah. Perlu ada ilmu kenal. Dalam hati aku ni rasanya ada riak. Riak ni aku kena buang. Kita kenal diri sendiri. Tapi macam mana nak kenal? Cara nak kenalnya mestilah dengan ada ilmu. Macam mana nak ilmu? Mestilah dengan cara menghadiri majlis ilmu dan belajar. Sebab itu disebut majlis ilmu, taman syurga, membina iman dan zikrullah. Itu jalan dapat tenang, hati yang tenang untuk kembali kepada Allah dalam keadaan qalbun salim. Assalamualaikum. Faham cerita ni? Ni cerita panjang-panjang ni saya bimbang. Apa ustaz cerita ni duk belik-belik. Boleh faham cerita saya ni? Step dia punya. Boleh insya-Allah. InsyaAllah Allahu Akbar. Kalau boleh faham, mudah-mudahan insya-Allah. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Saya kalau boleh nak buat peta. Macam mana perjalanan dia begini, ke mana kita sebenarnya kita duduk kat mana. Saya ni taklah pandai sangat. Bidang saya bidang lain. Cuma adalah pengalaman dulu belajar benda-benda ni daripada banyak guru-guru kita yang jauh lebih alim, jauh lebih soleh, jauh lebih amil. Amil tu maknanya orang yang beramal, jauh lebih zuhud, zahid, jauh lebih abid daripada kita. Cuma kita perhatikan bila kita dapat faham sikit, saya dapat faham sikit dari apa yang mereka ada ilmu. Saya rasa ya Allah, yang sikit ni pun rasa macam
Ya Allah, syukurnya aku dapat faham yang sikit ni. Tak dapat bayang macam mana ulama kita yang faham lebih dalam dan lebih luas daripada tu. Ada benda lain yang dia nampak, yang kita tak nampak sebenarnya. Bukan nampak dengan mata kasar, tapi nampak dengan kefahaman dan juga kita sebut penghayatan. Tapi mudah-mudahan usaha yang kita buat pada petang ni, saya fikir salah satu daripada anak tangga menuju kepada yang faham yang lebih baik lah. Mudah-mudahan insyaAllah. Mudah-mudahan. Kita kena sabar menuntut ilmu ni macam tu lah. Kadang kita faham sikit tapi macam tak berapa faham lagi. Kita dengar lagi. Kita faham lagi sikit, kita cuba hayati, oh macam ni. Aku pernah dengar dulu tahun lepas, baru aku faham. Ada orang kadang-kadang diberi tempoh untuk 1 tahun sabar baru faham. Agak-agak ada tak orang yang macam tu? Sepengalaman saya ada jumpa orang macam tu. Satu benda tu lepas tahun baru dia faham. Ada Ustaz. Ada. Jadi sekurang-kurangnya Saya lepas pun tahun. macam tu Ustaz. Masya Allah. Saya juga macam tu. Jadi yang penting kita tahu sebenarnya kita mendengar tu apa tujuan, apa matlamat. Hakikatnya kefahaman tu kan Allah yang beri. Tugas kita diwajibkan tuntut ilmu. Kita syukur tidak diwajibkan faham. Kalau kita diwajibkan faham, ni pakat berdosa ni. Biasa ujung habis je pukul 6 suku, ditanya. Dia soal, siapa faham? Pahala. Siapa tak faham? Berdosa. Allahu Akbar. Letih kita, payah. Allah tidak bebankan kita sesuatu yang kita tak mampu tanggung. Kita disuruh benda yang kita sebenarnya mampu buat. Iaitu apa? Istiqamah, tekun menuntut ilmu. Faham? Allah akan beri kemudian. InsyaAllah. Jadi bila kita kat sini, kita tahu tips langkah yang pertama untuk menjaga hati, membentuk jiwa yang tenang, setiap hari mesti ada muhasabah diri. Mudah-mudahan dengan setiap kali kita melakukan muhasabah, apa maksud muhasabah? Kita menghitung diri kita. Hasabah maknanya hitung dan kira. Asal makna dia saling hitung-menghitung. Tapi kita bukan saling menghitung orang lain menghitung kita. Tapi dengan maksud kita hitung diri kita sendiri dan diri kita sendiri pun menghitung diri kita sendiri. Apa sifat madmumah yang hari ni kita buat? Sekejap lagi habis ni, fikir. Sekejap duduk 1-2 minit, ingat balik semula. Apa yang madmumah aku ada buat pada pagi ni? Kalau tak jumpa, kita mesti rasa menyesal. Macam mana pendosa tak boleh jumpa dosanya sendiri? Apakah sudah terhijab daripada mengenali dosa sendiri? Kerana kita lebih cepat mengenal dosa orang lain berbanding cepat menjumpai dosa kita sendiri. Ulama dulu, ulama orang soleh terdahulu, bila dia buat muhasabah diri, tiba-tiba dia rasa susah nak jumpa dosa sendiri hari ni, dia rasa sedih, menangis. Kenapa? Sebab kenapa mudah Allah jadikan aku cepat nampak dosa orang, tapi bila fikir dosa sendiri, fikir punya berat pun tak jumpa-jumpa. Dia sangat takut, itu tanda-tanda buruk. Betapa kita ni mudah sangat kenal dosa orang cepat, tapi bila nak kenal dosa sendiri, sampai dah tafakur lama-lama pun tak jumpa kesalahan. Dia anggap diri dia adalah hatinya kotor. Sampai macam tu pun mereka muhasabah. Kita mungkin belum sampai lagi sampai ke peringkat yang seperti itu, tapi mudah-mudahan jalan yang sama, lorong yang sama, trek yang sama, anak tangga menuju matlamat yang sama mudah-mudahan. InsyaAllah, bila dengan cara begitu, ada langkah yang pertama iaitu melakukan muhasabatun nafsi. InsyaAllah, dia akan memberikan harapan, pendekatan dan mudah-mudahan hal yang baik insyaAllah. Jadi, saya fikir itu tips yang pertama untuk kita kongsikan pada petang ini. Kita ada 9 lagi tips yang ke hadapan. InsyaAllah, kita akan lihat dalam pertemuan kita yang akan datang bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan jiwa yang tenang pada masa yang sama ialah umur kita nak barakah. Apa maksud umur barakah? Umurnya ada baki lagi 3 tahun contohnya di sisi Allah. Umur kita katalah sekarang 43 ataupun 53. Di sisi Allah ada baki lagi 3 tahun. Contoh saja, mungkin 1 jam. Contoh ada 3 tahun. Tapi cubalah yang 3 tahun ni seakan-akan jauh lebih baik daripada 53 tahun yang kita dah lalui, yang mungkin kita dalam keadaan dulu tak berapa tahu. Jadi kita nak manfaatkan betul-betul masa yang Allah beri. Kita syukur Allah berikan panjang umur. Syukur Allah beri banyak lagi benda yang kita boleh buat.
Syukur Allah kenalkan kita dengan platform Google Meet. Dulu mungkin kita di rumah, kita tak tahu nak buat apa. Sekarang kita tak tahu nak tolak kelas mana. Semuanya serba ada. Dulu tak tahu nak buat apa. Sekarang apa nak buat, tinggal kita yang pilih. Semuanya adalah ketentuan Allah bagi orang yang bersungguh-sungguh. Tapi kalau orang yang tak ada kesungguhan, dia pun tak tahu. Ya ke ada kelas? Ya ke ada kelas? Tak pernah dengar pun. Saya pun tak pernah tahu apa pun. Kerana dia belum dilorongkan oleh Allah. Tak mesti dia buruk dan tak mesti kita baik. Tapi nak cerita Allah lorongkan rezeki untuk kita, begini keadaan kita. Maka salah satu bentuk syukur kepada Allah, kita muhasabah sama tujuan dia masing-masing, kita memperbaiki diri masing-masing. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Allah berikan kelapangan hidup dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Selamat menyambut ulang tahun Hari Kemerdekaan negara kita bagi mereka yang berwarga negara Malaysia. Begitu juga sahabat kita dari Brunei, dari Singapura. Dan mudah-mudahan kemerdekaan ini nikmat yang Allah kekalkan sesuai dengan usaha kita untuk menjaga nikmat itu. Allah tidak akan ubah nikmat yang ada pada satu kaum sehingga kaum itulah yang menjadi sebab nikmat itu ditarik semula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat kemerdekaan ini penting sebab Nabi Ibrahim masa doa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negara yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikan, kurniakan penduduknya buah-buahan. Dia doakan aman dulu baru dia doakan buah-buahan. Dia tak doakan makanan dulu baru aman. Dia doakan aman dulu baru buah-buahan. Kerana nikmat aman tu adalah benda yang sangat besar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kuliah kita berjalan dengan lancar. Walaupun Ustaz mulakan dengan ketawa, kita akhiri dengan muhasabah diri. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz kerana berada di sini, di samping menguti ilmu dan diberikan ilmu. Alhamdulillah, sesungguhnya kita sudah tua, insyaAllah. Banyak tip yang Ustaz dah beri. Kalau ada soalan, boleh buat soalan ke Ustaz? Macam mana dia punya apa? Apanya? Ada yang nak bertanya soalan ke? Oh, tanya boleh. Jawapan tengoklah semampunya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni pun tanya nak suka-suka juga ni. Oh, Tadi ya. kita cerita pasal bila kita di akhirat nanti, alhamdulillah insya-Allah kita ditempatkan di syurga, Amin. wajah kita menjadi cantik dan muda. Masa kita di dunia Ustaz, ada orang cantik, ada orang tak cantik, ada orang putih, ada orang hitam. Nanti kalau di syurga, rupa tu serupa semua cantik ataupun rupa kita juga, cuma dimudakan je. Sudahlah muda, malah cantik, tetapi dikenali. Tetapi dia dikenali oleh mereka yang pernah bersama dengan mereka dulu di dunia. Dikenali tanpa rasa keliru. Kat dunia ni, kalau orang tu berubah jadi cantik, kita keliru. Minah ke? Engkau lain lain. Dulu aku dengan drum sama saiz. Sekarang aku dah boleh. Itu kalau kat dunia. Putih. Bila lawa je tu kau tak kenal. Pakai kuku putih. Dulu engkau kan dulu kan tak berapa cerah. Aku pakai kuku kuning. Aku gabung dengan kuku pink. Jadi akhirnya kuning campur pink, itulah cerah ni. Masa kat dunia tak berapa kenal bila dia berubah jadi cantik. Tapi dekat akhirat, walaupun berubah jadi cantik, walaupun dikembalikan semula kepada muda, tetapi tetap juga dapat dikenali dengan kulit yang cantik, dengan rupa yang cantik, tetapi tetap dikenali. Macam mana kenal? Jawapannya, nikmat dapat kenal tu kerana kurnia daripada Allah. Kita kenal mak kita kerana Allah kurniakan kita nikmat kenal mak kita. Tapi kalau ditarik nikmat kenal, ada saja orang yang tiba-tiba tak kenal anak dia. Hilang ingatan ke, apa saja sebab ke, tak kenal. Macam mana tak kenal? Kerana memang Allah yang berikan nikmat kenal dan Allah juga yang menarik nikmat kenal. Jadi jawapannya, Allah berikan nikmat kenal di syurga, maka mereka akan menikmati nikmat mengenal orang yang dulu mereka kenal di dunia, walaupun zahirnya lebih cantik dan berubah. Terima kasih Ustaz. Ada lagi? Ada siapa nak bertanya soalan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 10 tip Ustaz. Ni baru 1. Bila nak habis ni Ustaz? Itulah insya-Allah. Itu yang kita kata insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang. Biasanya hari Selasa petang kita sesi motivasi santai macam ni insya-Allah. Yang pagi lebih berfokus kepada kisah-kisah Al-Quran atau dari hadis insya-Allah. Okey. Ustaz, Ada nak lagi tanya. Saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar suara saya? Ustaz, dengar Alhamdulillah. Okey. Hati yang sakit boleh diubati, tapi hati yang mati tu perlu dihidupkan. Macam nak hidupkan hati yang mati tu Ustaz? Itulah. Kalau hati yang mati ni memang cabaran dia besar. Sama ada dia ditutup langsung oleh Allah, maka kita tinggal berusaha saja sesuai dengan kapasiti kita. Seperti macam Allah sebutkan dalam orang munafik, fi qulubihim maradun, mereka tu memang hatinya berpenyakit, tapi zahir tugas kita tetap dakwah kepada mereka. Itu untuk munafik dan orang kafir yang memang di sisi Allah sebenarnya mereka dah ditentukan mati kafir, hanya saja kita tak tahu. Ataupun dia seorang Muslim tetapi hati dia dah liat sangat, hati dah keras sangat. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam syaka qaswata qalbih. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi mengadu hati dia dah begitu keras sangat. Orang cakap tak nak dengar, orang nasihat melenting, orang tegur mengamuk. Memang tak boleh nak terima. Lalu dia minta kepada Nabi apa patut dia buat. Hati dah qaswah. Qaswah maknanya keras sangat. Macam tadi saya sebut qalbun qaswah. Qasiyah tu maknanya keras. Lalu Rasulullah kata buat 2 perkara. Yang pertama, imsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Yang kedua, wa at'im al-miskin, beri makan kepada orang miskin. Jadi kalau ada orang tu dia susah, sembahyang dah tak nak, puasa pun degil monteng-monteng, umur dah besar, dah 20 lebih, suruh kerja pemalas. Salah satu pendekatan, tips untuk lembutkan hati dia di peringkat awal, tidak kata mutlak, ajak dia beri makan kepada gelandangan, ajak dia bagi makan orang susah, ajak dia tolong orang miskin, ajak dia bersihkan tempat-tempat orang-orang daif. Itu namanya at'im al-miskin. Beri makan pada orang miskin tu dapat lembutkan sikit hati dia. Yang kedua Rasulullah kata imsah ra'sal yatim. Usap kepala anak yatim. Anak yatim tu maksudnya apa? Budak yang belum baligh, yang mana umur dia belum baligh, dia itu kematian bapa atau kematian bapa dengan mak. Yang belum baligh. Kira-kira Ustaz kalau belasan tahun, taklah kata tak boleh, tapi ambil yang umur belum baligh lah. 12 tahun, 11 tahun, 10 tahun, usap kepala mereka. Jangan yang 70 tahun. Yang 70 tahun tu memang yatim Pak Haji tu. Diusap kepala Pak Haji tu lepas isyak, memang kena penampar namanya. Bahaya. Bahaya Dia si Pak Haji kami. dia usap kepala mak hajinya. Jangan bukan. Bukan yang tu. Yang tu memang dah tak ada mak bapak. Tapi dah tak berapa nak yatim. Itu bukan anak yatim. Itu mungkin kita panggil atuk yatim atau moyang yatim. Tapi bukan itu maksud saya. Tapi dia usap kepala anak yatim. 2 tips ni tidak secara mutlak, tapi tipsnya langsung diberikan Rasulullah. Hanya saja kita buat pendekatan, kalau sesuai dan boleh dilaksanakan, kita sesuaikan, mudah-mudahan jadi step langkah pertama melembutkan hati seseorang. Mudah-mudahan insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Jazakallah Barakallah. khair. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya macam nak tanya. Macam ni kalau sekejap. Macam pun tengah teranglah macam sekejap jumpa WhatsApp grup ni semua. Macam memang penuh masa itulah dengan ceramah apa semua online ni. Tapi itulah sekarang jadi dunia makcik kita tunggu kat situ. Kali kalau apa-apa hal, misal kata apa dugaan apa, makcik ikut dia makcik aja. Lepas tu sekarang ni pun tengah Allah duga banjir rumah anak makcik pula, banjir dua-dua ni. Dua-dua orang rumah banjir, jadi cucu-cucu semua kat sini, yang mak-maknya, bapa semua kerja bersihkan rumah. Dah tu Pak Cik pula pergi ke laut. Tinggal besok hari jadi makcik pula. Tapi makcik saja aja ke? Hati makcik ni dah mati ke? Oh ya. Sesuaikan diri. Jadi kalau apa adik-beradik rasa ke nak kecil hati ke, makcik dah tak peduli lah. Sekarang dia ikut aja lah. Kalau ikut rentak makcik aja ikut. Tapi kira dunia anak yang kecil tu pun kata ni mak punya dunia dia dah seronok tak, biar dia kedat dengan ceramah biarlah dia. Itu
Makcik dah tak kisahlah sekarang. Jadi bukan nak ambil berat makcik. Apa Ustaz? Kadang-kadang malah dah fikir dunia ni sekarang dah tertua. Ni dah 70 tahun dah pun. Baik. Itulah kan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Kalau Waalaikumsalam. saya nak tanya Ustaz, kalau hati kita dilukai sangat-sangat pedih dan hancur, bolehkah kita doa ke Allah, mohon kita padamkan ingatan kita pada apa yang kita ingat tu? Bolehkah Ustaz? Berdosakah kalau kita berdoa macam tu Allah dekat Allah Ustaz? Terima kasih Boleh. Ustaz. Assalamualaikum. Boleh, harus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Harus saja. Mohon kekuatan dari Allah. Allah padamkan ingatan pada perbuatan tersebut. Allah mudahkan kita untuk lupakan dan menjauhkan kita daripada setiap sesuatu yang tidak bermanfaat, yang boleh menjadi faktor mengingatkan semula kita kepada peristiwa yang ataupun perbuatan ataupun keadaan yang sangat menyakitkan itu. Boleh saja, tak masalah. Harus. Boleh. Terima kasih Ustaz. Sama. Tadi ada soalan Ada masa ke untuk sebelum ni kan? Sebelum Ustaz jawab soalan kedua ni, ada soalan yang tak dan dijawab tu Ustaz. Tak teks ke? Tadi bukan yang, tadi kan ada seorang peserta kita bertanya tapi overtake dengan peserta yang kedua ni. Soalan dia tak dan dijawab. Beliau menceritakan keadaan tadi. Tu yang kedua, cerita. yang sebelum tu Ustaz. Apa tadi yang peserta kita tanya? Tapi tak apalah, saya tanya sekali lagi Ustaz, minta maaf ya. Saya ni Ustaz, dengan izin Allah, saya bersyukur amat sangat. Saya asalnya sakit ya, selepas dibedah tu hampir setahun di katil. Lepas tu Allah, saya bedah sekali lagi. Lepas tu Allah bagi saya, ya Allah ya Tuhanku, saya boleh dah berjalan dalam rumah, saya boleh jalan bertongkat dekat-dekat. Tapi saya masih menggunakan kursi roda untuk perjalanan yang agak jauh. Setiap hari saya berdoa, berdosa tak Ustaz? Saya masih lagi berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kau berikan aku ya Allah dapat kesihatan sepenuhnya supaya aku dapat berjalan semula. Sedangkan Allah dah berilah daripada katil tadi, dah boleh berdiri, dah boleh bertongkat dan boleh duduk di kursi roda. Tapi masih lagi berdoa untuk berjalan sepenuhnya. Adakah saya tidak bersyukur ataupun saya mengharapkan Allah beri lagi saya kesihatan tu, satu daripada rasa tidak syukur pun ataupun berdosa Ustaz. Sama boleh terus boleh berdoa terus untuk, berdoa. untuk jadi lebih baik lagi. Boleh ke? Bergantung kepada tujuan. Ada seorang buta datang kepada Nabi SAW. Dia daripada kecil, daripada memang asal buta. Ya Rasulullah, ud'uli. Wahai Rasulullah, doakan saya supaya saya dapat celik. Rasulullah kata, ma syi'ta wa in syi'ta da'autu laka wa in syi'ta sabarta fahuwa khairul laka. Wahai orang buta, aku boleh doakan kamu kalau kamu mahu. Tetapi kalau kamu mahu ada pilihan kedua, iaitu biarkan saja buta, sabarta fahuwa khairul laka. Dan itu adalah lebih baik untuk kamu. Nabi sebut kamu sabar, kekal buta lebih baik. Kenapa Nabi sebut lebih baik? Kerana lebih baik dari sudut keuntungan dia di akhirat. Sebab dia nanti tidak dihisap berkaitan mata. Biar buta saja, sabar dan itu lebih baik. Cuma dia bukan menidakkan lebih baik di akhirat. Cuma dia perlu untuk dia celik mata. Dia tak ada orang yang bantu dia. Dia tak ada orang yang nak selesaikan dia. Lalu dia kata, ya Rasulullah, saya tahu tentang baiknya di akhirat. Cuma saya perlu untuk melihat. Rasulullah kata, okey, kalau begitu tak mengapa. Tak mengapa maknanya untuk jadi sembuh, untuk jadi lebih baik, itu tak masalah. Harus saja. Sebab tujuan dia ialah dia tak nak menyusahkan orang lain dan dia nak mandiri. Dia nak berdikari untuk mengurus diri sendiri dan dia bertujuan akhirat. Bukan tujuan untuk dia nampak cantik ataupun orang terpesona dengan dia. Dia bukan tujuan untuk itu. Tapi tujuan untuk dia survive diri dia sendiri yang perlu buat macam-macam kerja. Lalu Rasulullah ajarkan dia beberapa perkara yang ni insya-Allah nanti baru kita cerita apa yang Nabi ajarkan. Dan kemudian dikembali semula kepada Nabi dalam keadaan matanya sudah celik dan boleh melihat. Dengan kata lain, boleh saja kita harus minta dalam keadaan kita dah mampu setengah keadaan, tapi kita mohon supaya diberikan yang lebih baik dari sudut kesihatan, kesembuhan, keafiatan. Selama mana tujuan kita, kita ada target, kita nak memudahkan urusan kita untuk tujuan akhirat, boleh harus saja. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dah, cukup dah 6.30 dah. Sekian Ustaz. Okey Ustaz. Betul, sekian Ustaz lama dah. Okey. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, mohon izin Ustaz untuk saya buat bahan Baik, kuliah malam ni silakan. Ustaz. Silakan. Okey, pada pukul 8 malam kita ada kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh, tafsir Al-Quran. Pada pukul 9 malam kita ada kuliah Isyak Talaqi Al-Quran bersama Al-Fadhil Ustazah Humaira bin Muhammad Saleh. Pada pukul 9.15 malam kita ada bersama Al-Fadilah Ustazah Wanjah dari Makkah dengan tazkirah kita hari ini, isteri solehah, isteri yang pintar. InsyaAllah mohon doa biar dapat link yang bagus. Dengan itu bagi mengakhiri majlis, mohon Ustaz bacakan doa, tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan Ustaz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.